Okey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azli Yusof, calon bagi Pakatan Harapan untuk Parlimen Shah Alam ya, P108. Terima kasih Encik Azli. Okay, so first question ya. Adakah Encik Azli akan menyokong dan membentangkan dan mengundi untuk menyokong penggubalan segera Akta Kecemasan Iklim Malaysia ataupun Malaysian Climate Emergency Act bersempena dengan Minggu Tindakan Iklim 2023 tahun depan 17 September? Ya, definitely kita perlukan Climate Emergency Act ini untuk pastikan kita bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan climate change. Ya. Ya, terima kasih. So soalan kedua, adakah Encik Azli akan menyokong atau membentangkan dan mengundi untuk menyokong penginstitusi mekanisme Just Transition, iaitu pengubahan ekonomi bahan api fosil ke arah masyarakat yang rendah karbon di Malaysia bersempena dengan Minggu Tindakan Iklim 2023? Ya, sudah pasti. We need more clean environment. Kita perlukan environment yang lebih bersih dan mesra kepada kesihatan kita. Ya, definitely. Okay, soalan ketiga adalah berkenaan dengan freedom of information. Encik Azli sedia maklum bahawa Kerajaan Selangor mempunyai Freedom of Information Act, tetapi Malaysia tidak mempunyai undang-undang persekutuan berkenaan dengan freedom of information. So, adakah Encik Azli akan menyokong atau membentangkan dan untuk mengundi bagi menyokong penggubalan Akta Kebebasan Maklumat ataupun Freedom of Information Act supaya orang awam boleh mengakses maklumat berkaitan dengan alam sekitar dan iklim dan semua hal pentadbiran dan tadbir urus yang tidak membabitkan isu keselamatan negara. Ya, betul. Saya juga sangat menyokong usaha ini kerana masyarakat awam, rakyat adalah stakeholder yang paling utama ya untuk mengetahui tentang kedudukan dasar dan juga maklumat yang penting berkenaan dengan environment dan juga climate administration for that matter. Ya. Ya, so soalan seterusnya, adakah Encik Azli akan menyokong atau membentangkan dan mengundi untuk menyokong penggubalan Akta Kebebasan Rakyat mengkritik dan mempersoalkan tadbir urus ataupun dalam bahasa Inggeris ya, Citizens Freedom to Criticize and Question Governance Act, iaitu akta berkenaan dengan perkara tadbir urus kerajaan terutamanya yang berkaitan dengan perlindungan alam sekitar, hak orang asli, biodiversity, hak hidupan liar, iklim dan keadilan sosial, supaya rakyat Malaysia diberikan kebebasan daripada pendakwaan dan penganiayaan dalam mempertahankan hak mereka di bawah undang-undang udara dan air bersih, ekosistem dan pelindungan hak asasi manusia dan segala kebebasan asas lain sebelum atau bersempena dengan Minggu Tindakan Iklim. Ya, ini pun saya rasa perkara yang sangat penting bagi rakyat untuk mendapatkan hak mereka, memastikan supaya hak mereka juga diiktiraf, suara mereka didengar. Oleh sebab itu sepatutnya kebebasan ini diberikan kepada rakyat untuk bersuara dan memastikan bahawa hak mereka terhadap perkara yang sudah disebutkan tadi tidak dihalang ya, secara mutlak ya. Sebab itu mesti ada penglibatan daripada rakyat untuk bersuara terhadap terhadap pandangan mereka ya. Ya, saya of course in favor of this.
Ya, terima kasih Encik Azli. So next question, adakah Encik Azli akan mempertahankan dan mendesak langkah-langkah diambil untuk memastikan perlindungan hutan simpan sedia ada di Selangor dan untuk menggalakkan perkara yang sama di negeri-negeri lain supaya hutan kekal utuh sebagai ekosistem yang berfungsi secara keseluruhan untuk memastikan perlindungan berterusan ke atas biologi Malaysia yang kaya, kawasan tanahan air dan hak kita terhadap persekitaran hijau. Yes, definitely. Ya. So next question, adakah Encik Azli akan menggalakkan perubahan dalam undang-undang atau mengusulkan parlimen untuk mengembalikan pilihan raya majlis tempatan? Yeah. On berkenaan dengan local council ni, saya rasa pada pandangan saya dia masih lagi perlukan lebih banyak perbincangan pelbagai hala, ya, multidimensional discourse and discussion with many people, academician, politicians, civil societies, and residents, all stakeholders, kerana dianya tidak so simple because demografi kita ni sangat berbeza, dia tidak semua local council ni mempunyai demografi yang apa nama ni yang setara ataupun seimbang. Oleh sebab itu apa nama ni nak kembalikan local council election ini pada pandangan saya perlu diperhalusi, tetapi tidak bermaksud ianya harus ditutup begitu saja, tetapi perlu kepada perbincangan yang lebih lanjut. Okay, terima kasih Encik Azli. Soalan terakhir, adakah Encik Azli akan meletakkan kepentingan pengundi-pengundi Encik Azli dan keperluan hak dan aspirasi mereka sebelum keinginan parti politik anda dan hati nurani dan moral anda? Ya, of course, apa nama ni, parti yang saya dokongi punya vision, mission dan juga struggle untuk kepentingan rakyat, dan saya sendiri juga ada mungkin aspirasi yang tersendiri, tetapi all politician they exist is to serve people. So political party and own principle and morality has to go hand in hand with the aspirations of the people, the needs of the people. So kesemuanya harus bergerak secara seimbang, balance dan serentak. Of course, my pendekatan is always to get as much feedback from the rakyat, and then to find ways on how to win both, the people and also all the stakeholders that is involved in my constituency. So I would propagate a lot of two ways communication, discussion to maximize the benefit of the voters in my constituency. Yeah. Okay, terima kasih Encik Azli. Encik Azli, kita telah sampai ke segmen terakhir temu bual hari ini. Sebagai calon P108 Shah Alam, adakah Encik Azli ingin menyampaikan apa-apa mesej terhadap pengundi-pengundi di P108? Ya, saya ingin merayu kepada pengundi-pengundi di Shah Alam ini untuk berikan peluang kepada saya untuk berkhidmat di Shah Alam, angkat suara warga Shah Alam ini ke parlimen dan pihak yang sewajarnya untuk pastikan bahawa Shah Alam ini akan terus maju, terus mendapat pembelaan dan kehidupan yang selesa, yang seimbang, dan tidak ada mana-mana warga Shah Alam ini yang terpinggir
ataupun tertinggal dalam arus pembangunan yang pesat di Shah Alam ini. Saya merayu kepada semua pengundi supaya dapat keluar beramai-ramai, ya, keluar beramai-ramai dan datang awal untuk kita memilih pemimpin Malaysia yang boleh membawa kestabilan kepada negara ini, pulihkan ekonomi negara kita dan seterusnya kita dapat Malaysia yang lebih baik. Dan ini ada pada Pakatan Harapan dan kepimpinan ini boleh dilaksanakan dengan baik oleh Perdana Menteri ke-10 nanti, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. That's my pledge to all the voters, insyaAllah. Terima kasih Encik Azli kerana meluangkan masa dengan kami hari ini ditemu bual tentang isu perubahan iklim dan darurat iklim. Ya. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih. Wishing you all the best in the upcoming election. All right. Thank you. Thank you very much.